pertembungan tamadun dan primitif. Peristiwa. Setelah terpaksa menginap semalaman dalam perjalanan, pada 7 Oktober 1940, kami berjaya juga menjejak kaki di Kuala Krai, sebuah perkampungan orang asli di tepi hutan-hutan rimba di utara Kelantan. Jarak di antara Gua Musang ke Kuala Krai sekitar 18 batu. Perjalanan ini mengambil masa 3 hari melalui kawasan yang dihuni oleh kaum Temiar, yang mengakui Tok Mekong Ismail sebagai pemimpin mereka. Tok Mekong Ismail, seorang tua yang dilahirkan pada tahun 1931, memegang jawatan sebagai ketua kaum Temiar di Ulu Kelantan, termasuk mereka yang tinggal jauh di dalam hutan, khususnya di sempadan Perak dan Kelantan. Kaum Temiar biasanya tinggal di rumah-rumah kayu yang dibina sepanjang jalan balak dan jalan masuk ke kawasan seperti Lata Lembik. Ramai dalam kalangan mereka telah memeluk agama Islam. Rebut kuasa Tok Mekong bukan sekadar ketua, malah mempunyai pengaruh luas bukan sahaja di kalangan suku Temiar, tetapi juga suku Jahai dan Batek. Beliau yang ketika itu masih dalam usia 30-an, dikenali kerana sifat kepimpinan dan ilmunya yang disegani oleh masyarakat sekitar. Tok Mekong turut memainkan peranan sebagai orang tengah dalam menyelesaikan perselisihan antara sesama kaum ataupun antara masyarakat orang asli dan orang luar seperti orang Cina. Fungsinya amat penting dalam memastikan kestabilan sosial melalui kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaannya. Kehidupan dan kepercayaan. Perangai orang asli, khususnya Temiar, digambarkan sebagai lembut dan tidak suka bertelingkah. Mereka dikatakan mempercayai semangat pohon-pohon tertentu dan mengamalkan jampi-jampi tradisional. Walaupun hidup berpindah randah, mereka dianggap sukar memahami sistem undang-undang rasmi. Terdapat beberapa pantang larang yang mesti dipatuhi, seperti larangan terhadap jenis tanaman atau ternakan tertentu. Dalam masyarakat ini juga, dipercayai bahawa pelanggaran adat boleh membawa kesan buruk seperti kegilaan atau penyakit misteri. Raja orang asli. Tok Mekong dilihat oleh masyarakat luar sebagai raja orang asli, bukan dalam erti kata formal, tetapi dari segi peranan dan pengaruh. Beliau dijemput ke majlis-majlis kerajaan dan dianggap sebagai wakil penting untuk berbincang hal ehwal berkaitan komuniti orang asli. Memeluk agama Islam. Dengan jasa baik Tok Mekong, ramai dari kalangan kaum Temiar, Jahai dan Batek memeluk Islam. Tok Mekong menjadi jambatan antara tradisi dan agama, sekaligus membawa perubahan besar kepada gaya hidup masyarakat tersebut. Kritikan sosial penulis pandangan asal. Artikel ini juga memuatkan pandangan yang sangat dipengaruhi oleh nilai kolonial, termasuk kenyataan berikut. Kebanyakan orang asli pemalas. Suka meniru-niru orang Melayu dalam sebarang hal. Perangai orang asli seperti rotan, tidak tahu mengenang budi. Pandangan ini jelas mencerminkan prejudis zaman tersebut, yang hari ini dianggap tidak sensitif dan bersifat merendah-rendahkan budaya orang asli. Walau bagaimanapun, ia menjadi bukti penting bagaimana naratif tentang orang asli dibentuk oleh pihak luar. Pandangan terhadap wanita orang asli. Penulis juga mencatat bahawa wanita orang asli yang berkahwin dengan lelaki Melayu akan kembali ke suku mereka di hutan jika suami mereka meninggal dunia. Ada juga yang memeluk Islam tetapi kembali ke kehidupan asal kerana tidak tahan dengan peraturan agama. Penempatan Kampung Kuala Betis disebut sebagai sebuah kampung orang asli yang terletak di tebing Sungai Nenggiri. Kira-kira 50 batu dari Bertam melalui sungai dan 18 batu dari Gua Musang melalui jalan darat yang berliku dan mencabar. Inilah salah satu contoh catatan awal tentang orang asli di Malaysia, yang merakam bukan sahaja kehidupan harian mereka, tetapi juga tanggapan dan stereotip yang dilemparkan oleh penulis luar. Meskipun ada unsur yang menghina, artikel seperti ini berguna sebagai sumber sejarah, asalkan dibaca dengan kritikal dan penuh kesedaran terhadap konteks zamannya.